Terbit atau binasa, itu merupakan bidalan yang sering dikaitkan dengan penyelidik. Dan itulah sebenarnya lumrah utama kita hari ini. Di mana di Darah Muda, kita membawa topik mengenai UiTM bersama penyelidik muda. Irfan. Ya, lepas daripada COVID ini pastinya banyak pendidikan baru yang terbit sebenarnya, soal sama ada keberkesanan bekerja di rumah, soal bagaimana kesan pendidikan dalam talian untuk anak-anak sekolah usia 7 ke 9 tahun. Sebanyak pendidikan yang keluar. Tinggal lagi macam mana pendidikan itu boleh memberikan impak kepada masyarakat. Dan hari ini bersama dengan kami merupakan Dr. Muhammad Azman Zainal Abidin, merupakan pengarah urusan Bitkom Universiti Teknologi Mahara UiTM Shah Alam, dan akan bersama dengan kami dalam talian nanti Dr. Aida Firdaus Muhammad Nurul Azmi yang juga merupakan pendidik muda daripada UiTM yang juga merupakan hasil UiTM yang sangat membanggakan kita cerita lepas ini. Alhamdulillah. Dengan dari awal ni Doktor sebut tentang pendidikan dan memang fokus kita lah kepada inisiatif yang UiTM dah laksanakan, iaitu Bitkom. Mungkin boleh kenalkan sedikit. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Bitkom is actually satu entiti di bawah UiTM yang mandate dia very fokus kepada dua objektif. Satu is to promote produk-produk UiTM, meaning perkomersialan of produk lah. Second is promotion of talent. Talent ni maksudnya expertise kita yang kita convert into consultancy. Maksudnya that's the two main function of Bitkom. Promote product, promote talent. Actually dua-dua ni is actually promoting staff lah. UiTM baru nak start promote ke? Sudah dah lama promote? Kita dah promote. Dah promote for the past I think 7-8 years. Memang kita dah sentiasa promote. I think from pengurusan point of view, starting 2019 kita nak lebih penekanan tu diberikan pada pengkomersialan of produk-produk UiTM. Sebab UiTM ni exist satu Malaysia. Betul. So kita banyak staff kita ramai, academician ramai. So kita nak take that opportunity untuk nak ketengahkan produk-produk kita ni. Jadi kita melihat kepada Bitkom itu sendiri, melihat kepada kerjasama pendidikan antara UiTM. Jadi kalau nak tengokkan, mungkin ini adalah kerjasama yang macam ibarat untuk memberi manfaat kepada universiti, bukan kepada negara. Komen? Oh, itu besar soalan. So kalau you tengok dari perspektif sekarang ni, pengkomersialan dengan konsultansi, dua elemen ni actually commercial activity, so which is at the end of the day is revenue generated. So looking at the sekarang ni scenario yang after pandemic COVID-19, kita ada isu yang post COVID-19 which is economic impact. So kalau kita tengok from the national point of view, kita tengok kita ni net importing kita quite big. Dalam 200 billion US dollar per year. And then so from there alone kita boleh nampak ada opportunity untuk university come on board untuk how to bring down the import punya outflow of money lah. So because of that macam UiTM itself, kita menggalak, kita nak push forward agenda perkomersialan dengan consultancy where we hope at the end of the day will benefit at the national level. So salah satu contoh dia under Bitkom inisiatif lah yang align dengan Darah Muda tu. So kita ada beberapa projek lah yang bawah under dua tagline. Satu catalyzing talent growth. Kita nak basically nak promote, nak upgradekan knowledge academician. Satu we call it market, campus to market. Campus to market ni actually bring out whatever product yang kita ada dalam universiti to the market. Saya nak masuk lebih detail soalan MIH tu, tapi sebelum tu kalau boleh ke belakang sikit. Sebab idea universiti cuba untuk create atau generate revenue, keuntungan untuk universiti ni dah lama. Jadi adakah sebelum ni memang gagal ataupun tidak memberansangkan, hadapan ni baru kita nak ada perubahan dari strategi atau bagaimana? From UiTM konteks, kita kena faham UiTM ni dia bukan research university. So selalunya research university ni one of the outcome tu is a product lah. Tapi nature kita tu bukan. Nature UiTM is mandate kita lain, berbeza, is teaching. Kita nak kalau boleh produce seramai boleh graduan. So because of that mandate tu, kita punya research activity tu terhad lah. Cuma lately saja I think yang kita akan put more effort, more money, more time
so that we can bring out more product to the market so that we can generate more money lah kan. So UiTM dah pun membelanjakan duit, masa dan pengurusan kepada ni salah seorang daripada produknya, Dr. Aida Firdaus dalam talian kita. Jadi ya Dr. Aida, Assalamualaikum Dr. Aida. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama kami di Darah Muda. Baik, Doktor, mungkin kami suka untuk menggambarkan ini sebagai success story kepada Bitkom ni kan. Jadi kita melihat kepada situasi ini, adakah dengan melihat kepada Bitkom ni ada satu strategi kepada orang muda untuk mula masuk bidang keusahawanan? Lain? Sorry? Terus. Okey, kita teruskan. Dengar pula. Okey, soalan saya, adakah Bitkom ini adalah strategi yang kita kira UiTM memanfaatkan pendidik-pendidik mereka untuk membawa kepada satu platform untuk mencukuri bidang keusahawanan? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, alhamdulillah, Bitkom memang banyak membantu untuk menghasilkan pensyarah-pensyarah muda, ataupun tak kisahlah, tak muda pun tak apa, tapi dia ada inisiatif untuk menghasilkan produk yang boleh dikomersialiskan. Jadi Bitkom adalah satu entiti yang banyak membantu kami lah, daripada urusan awal mendapatkan kebenaran untuk menjalankan startup, penubuhan syarikat, kemudian beralih kepada intellectual properties. Kami perlu memohon perlindungan hati intelek dahulu. Kemudian seterusnya bila kami telah mengeluarkan produk sendiri, Bitkom juga membantu dari segi promosi lah, untuk keterlihatan produk dalam masyarakat lah, ataupun kata visibility of our product. Ya, betul. So kita lihat di sini daripada kertas projek kepada produk yang berjaya. Bagaimana pula situasinya kalau kita melihat kertas projek itu adalah satu projek yang kajian yang syok sendiri? Mungkin apa yang boleh kongsikan mengenai pandangan kajian syok sendiri ni, Doktor? Alright. Sebenarnya kalau ikutkan tak ada kajian syok sendiri. Cuma bila kita bercakap berkenaan dengan commercialization, ia bukanlah satu proses yang mudah. Ramai orang menganggap commercialization ni boleh terjadi dalam satu malam. Tak. Apa yang perlu pendidik tahu apabila mereka ingin mengkomersialkan produk mereka adalah kebolehpasaran produk. So, kebanyakan penyelidik mereka tertumpu kepada penghasilan research yang kadang-kadang high end, yang mana berteknologi tinggi. Jadi produk-produk segitu kadang-kadang sukar untuk dimarketkan kerana target market mereka adalah berlainan. Bagi contoh produk seperti saya, kerana ia produk makanan. Produk makanan dia lebih dekat dengan masyarakat, lebih mudah untuk kita penetrate the market. Itu antara salah satu sebab dia lah, perbezaan ataupun gap yang terdapat dalam kehendak masyarakat. Adakah kita telah penuhi kehendak tersebut? I see. Dr. Azman, kalau disebut tadi, Dr. Aida sebut tentang produk tu ada macam-macam kan, dan Dr. Buat sebut ada dua, maknanya bukanlah sekadar jual produk sahaja, nak jual orang juga kan. Mungkin Dr. dikongsi kan, sebab yang jual produk nampak dah clear, dah ada produk depan mata kan, jual orang ini. Jual orang, okey. Dia kalau kita tengok dalam perspektif UiTM, kita ada about 9,000 academician di seluruh UiTM. Dan daripada 9,000 tu 1,000 is active consultant. 1,000 yang active consultant. So consultation dia orang tu macam-macam, daripada textile, daripada health service. So banyak kategori kita ada. So dengan adanya 1,000 consultant ni, that's why activity promoting of them tu keluar tu aktif lah. Compare to universiti lain, sebab kita ada volume. So salah satu dia, kita nak meningkatkan lagi daripada 1,000 tu, daripada 9,000 tu 1,000 kita nak naik jadi 2,000. So part of the job Bitkom ni untuk nak groom young talent, yang muda-muda ni, to have a certain skill set, knowledge dia tu,
yang dia boleh kita migrate jadi konsultan kepada industri. Penerimaan macam mana? Biasa orang akademik ni kan dia di belakang buku je. Dia menulis dia cakap dengan orang ni. That's why kita ada program yang kita akan laksanakan, professional service rating di dalam UiTM. Yang ni basically kita nak gauge setiap academician kita ni ada kat tahap mana. Sebab industri kita ni berbeza penerimaan. Macam contohnya company-company international, maybe dia nak expertise berbeza at certain level. Tapi yang macam SME, IKS, tak perlu pun expertise yang canggih-canggih. Yang penting just cukup untuk dia business. So kita nak have this sort of servis dalam UiTM yang kita boleh manfaat pada semua industri punya level. So that's another area lah. So lepas ni saya cuba untuk pergi objektif MIH ni satu persatu. Okay, alright. Dan kita akan kembali selepas ini, berehat seketika, dan kita akan jumpa balik dengan Dr. Aida nak dengar secara peribadi cerita bagaimana cabaran sebagai pendidik muda dan bagaimana Dr. Azman dan timnya boleh bantu pendidik muda ni di UiTM Datuk Kokok UKM nak join sekali kan. Tapi apa pun kembali selepas ini, semuanya di Darah Muda. Kembali kita lagi dalam Darah Muda. Baiklah, kita masih lagi di dalam premis UiTM bersama pendidik muda. Dan ini dia Una Coffee, satu success story daripada produk UiTM. Baik doktor, tadi kita dengar ini satu inisiatif yang baik, ingin meningkatkan lagi kuantiti daripada 1,000 nak ke 2,000. Bagaimana kita nak berhadapan dengan istilah quality over quantity? Okay. So kalau kita tengok that's one of the issue yang kita nak address lah. Kita ada program yang kita mention tadi tu, MIH is Micro Industry Hub. Micro Industry Hub ni basically kita menggalakkan company-company membuka R&D outfit dia dalam UiTM. So meaning dengan adanya company yang buka outfit dia dalam UiTM, basically dia will address macam tu short sendiri punya research. Itu kita cover lah. So actually student kita dapat from the day one dia involved dalam lab company, dia dah exposed to market requirement. Sebab company dia ni at the end of the day dia nak research, industrial research. Betul. Dia bukan fundamental research. So by having outfit yang program MIH ni, so far kita dah ada 5 company yang dah participate. So insyaAllah this year kita dapat dalam 10 kita punya target. So 5 ni is a company yang buat research for industry application. Maksud dia kalau buat research dia nak cepat-cepat pergi buat commercialization lah. So by having that outfit dalam UiTM, bukan saja student kita dapat real experience of doing things for the market purpose. Academician yang involved dalam projek-projek ni pun akan dapat expose to industry punya requirement. Macam contoh, semua align dengan Darah Muda punya tu, semua researcher, ketua-ketua lab ni is orang muda. Kita lantik semua orang muda. Kita tak ada yang dah tua-tua untuk lead the lab. Macam Dr. Aida ke? Dr. Aida dia ada dia punya own. Kita ada lab ni, kita lantik khas, setiap lab tu ada ketua makmal, yang ketua makmal industri, dan semuanya orang kategori akademik. Kalau saya clarify, yang sebut tentang young talent tadi tu memang pensyarah sahaja ataupun pelajar sekali? Kalau Bitkom kita managing pensyarah. Okey. Dia ada outfit lain dalam UiTM, nama dia Masmed, dia akan look into student. Yang MIH yang penyertaan pelajar itu dalam program. Dalam program MIH tu ada lab. Lab tu academician yang akan jaga. Tapi dalam aktiviti itu dia boleh bawa masuk student-student untuk nak involve dalam projek company. Ya, Dr. Aida, sebentar tadi saya sebab nak dapatkan tadi berapa ramai sebenarnya penyertaan dalam kajian tu. Kalau Dr. Aida boleh kongsikan juga. Sebab Dr. sebut tadi sebelum kita bersiaran, cabaran masa nak mengurus, nak mengajarnya, nak menyelidik dan segala macam, Dr. ya. So, macam mana Dr. sebagai pendidik muda berhadapan dengan cabaran tersebut? Okey. Sebenarnya macam yang Dr. Azman katakan tadi, saya merupakan antara pensyarah yang melakukan memang 2-3 kerja dalam satu masa. Saya merupakan seorang pensyarah. Saya juga merupakan perunding kepada industri makanan, di mana saya banyak membuat perundingan halal dan juga sertifikasi makanan, serta
pembangunan produk makanan yang baru lah. Maksudnya company akan datang kepada saya dan meminta nasihat bagaimana mereka dapat memperbaiki mutu kualiti makanan mereka. So itu yang saya telah lakukan sepanjang 8 tahun bekerja dengan UiTM. Sehinggalah tahun lepas saya diminta untuk menghasilkan satu kopi khas untuk UiTM pada asalnya. Tapi kemudian dia beralih kepada cadangan untuk saya menumbuhkan startup sendiri. Jadi dari situlah bila disuruh saya buat financial plan, yang saya macam financial plan ni dah lama tak buat, masa zaman belajar je buat kan. Tapi bila kita terpaksa buat, and then kita gali ilmu barulah, dapat ilmu baru, dan bila kita tengok semua tu kita nampak peluang. Bila nampak peluang, selalu kita nasihat orang. Sekarang apa kata kita pula take the challenge. Kita kena buat sendiri. Biasanya banyak bagi nasihat ni pensyarah lah ya. Ambil pensyarah kena buat sendiri. Cuma Dr. Aida, kalau boleh kongsikan juga kawan-kawan pensyarah doktor yang lain kan, adakah memang pendidikan setakat ini memang fokus makan je? Orang Malaysia ni makan je. Ada tak lagi pendidikan yang lain yang menarik kalau boleh, kalau mungkin berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, sekiranya ada? Okey. Kalau macam kami memang fokus pada makanan, tapi bukan makanan orang kita masak makanan je, tak. Kami ada teknologi packaging, maksudnya macam mana kita nak improve, memperbaiki mutu makanan dari segi pembungkusan dia, macam mana nak meningkatkan jangka hayat makanan. So lebih saintifik, macam mana orang kata nak menggunakan bahan lain sebagai pengganti kepada ingredient-ingredient yang status halalnya diragui. Kemudian banyak contoh yang kita gunakan ingredient alternatif, ataupun pembangunan produk macam orang kata makanan berfungsi ataupun functional food. Makanan biasa tapi kita tambah dengan ingredient yang sihat. Contohnya macam kopi ni lah kan, ada vitamin, tinggi protein. Those are the thing yang kita buat. Kita bukan buat macam masak roti ataupun masak mie biasa, tak. Dia ada one level up, ada istimewanya di situ. Doktor, dari segi persaingan dengan research university pula bagaimana doktor? Dengan saya yakin research university juga ada produk-produk yang mereka keluarkan. Jadi boleh doktor kongsikan persaingan itu? Adakah ini satu platform yang doktor kena berjinak-jinak juga? Okey, dari segi persaingan saya kira di mana-mana pun ada. Jadi kalau kita dah mengambil keputusan untuk memasuki jalan ataupun bidang keusahawanan ni, kita mesti kena kuat lah. Kalau ada persaingan tu memang kita kena hadapi dan be different. So that's the only way you can survive lah, maksud dia. Sebab you kena jadi lain daripada yang lain. Kalau kita sama, maka persaingan tu susahlah kita nak bersaing kan. So be different. Baik, Dr. Hazman, antara objektif MIH lah to nurture young academician to become industrial expert. Industrial expert tu termasuk soal marketing, pendekatan, betul. Itu juga ke bagaimana? Dia MIH ni, dalam MIH tu adalah penekanan yang diberikan khusus macam Dr. Aida ni kan. Daripada researcher, dia fokus dia punya expertise tertentu. Tapi bila kita nak migrate dia daripada line, dia nak cross the line daripada academic process dengan business tu, ada knowledge lain yang dia kena buat. So usually kita tak, kalau lecturer yang nak buat, so ilmu baru diperlukan. Tapi itulah lecturer ni, dia basic dia tu dia mengajar. So kalau kita nak suruh buat benda lain tu, either kita bawa partner lain untuk nak work together, untuk nak cross the line, ataupun knowledge baru yang kita kena embed ke dalam researcher kita lah. Hari ni dalam media sosial kita nampak ada ramai budak-budak remaja belia yang dia buat kajian sendiri di rumah. Dan ada yang menjadi. Jadi adakah Bitcoin boleh bantu atau bagaimana Bitcoin sendiri boleh engage dengan masyarakat awam dan beri manfaat kepada masyarakat lebih luas? Macam contoh dia, UiTM ni macam-macam sebenarnya produk-produk yang kita terlalu besar UiTM ni. Daripada the whole Malaysia kita ada outfit kan. Even sampai madu kelulut, aiskrim bayam, semua kita ada. So bila produk ni, some produk kita rasa kita tak nak bawa, kita kena ada orang lain. Contohnya kalau dah ada macam somebody macam you datang, you nampak dalam UiTM ni banyak produk dah, saya nak angkat produk ni keluar, dan kita boleh work together, make sure produk ni dibawa keluar lah.
So that is salah satu role Bitkom lah. So kalau saya berminat pergi ke Bitkom, nampak ada produk menarik, saya buat startup sendiri. List of produk tu ada yang you minat dan kita go deep discussion. Dan kalau you minat, dia angkat terus. So saya ambil lah produk tu untuk jadi produk your saya produk lah dalam company you. Boleh. Dia macam-macam, daripada baja punya ni, daripada madu, dia macam-macam lah kategori dia. Sebab kita ni UiTM, betul. Program tu, you nama je program apa kat UiTM. Semua ada program UiTM. IP-nya itu UiTM punya, tapi produk tu orang awam boleh. Komersial kan, orang awam boleh komersial kan. Faiz, ada apa-apa kan? Saya nak tambah satu soalan lagi. Sebab saya terkesima juga dengan diorang pun. Mereka pun ada baik-baik lagu mereka, iaitu pelopor hidup budaya, bangsa, agama dan negara. Mungkin itu antara yang diterapkan di dalam Bitcoin sendiri. Saya rasa banyak manfaat orang muda patut ambil daripada Bitcoin ini. Mungkin kita boleh bagi peluang kepada Dr. Aida untuk bercerita sikit dengan Una Coffee ni. Dr. Aida. Okay. Atau siapa tu? Una Coffee, kita lihat di sini. Kalau saya boleh tunjuk sikit kan. Ini produk dia. Okay, dia sebenarnya is a functional coffee berfungsi di mana kandungan kafein dia rendah. Okey, berbanding dengan kopi biasa. Biasanya dalam 200 hingga 240 mg lah. Tapi untuk kopi ni hanya 80 mg sahaja satu sachet. Kemudian dia mengandungi protein tinggi. So memang jarang lah kopi kat Malaysia, memang tak ada lagi kopi yang dicampurkan dengan protein. Jadi kami tambahkan protein, kandungan protein dalam 11.5%, di mana ia dapat berikan sumber tenaga. Orang yang suka pergi gym, hikers memang suka sangat ambil kopi ni sebab dia akan dapat tenaga segera. Dan kemudian kopi ni bervitamin. Bervitamin. Macam mana dia dapat bagi hasil orang kata kuat tu kan? Sebab dia vitamin tu yang menyumbangkan kepada energy development, energy booster tu lah. Dan kita juga gunakan nano sugar, so ada 4 ciri yang terbaik lah. Oh yeah, wow. Oh, doktor mempromosi betul dia punya produk. Doktor, okay lah, apa nasihat atau tips doktor kepada penyelidik-penyelidik muda khususnya di Universiti Teknologi Mara sendiri untuk kalau belum join Bitcoin, jom Bitcoin. Ya, so nasihat saya ialah take up the challenge. Kena berani. Sebab kalau kita nak jadi seorang pensyarah yang apa orang kata universal atau versatile, kita perlu ambil cabaran supaya dengan ilmu baru yang kita ada juga kita dapat sampaikan kepada kepada pelajar kita lah. Jadi pelajar pun akan mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan. Dia boleh tengok apa yang pensyarah dia buat. So we can actually share more with our student. So masih banyak Dr. Aida atas perkongsian itu. Dr. Azman, kalau sebelum kita pergi ke akhir ke penutup itu, sebab isu ni isu IP tu, intellectual property ni isu yang besar sebenarnya. Biasanya bila kita register IP tu, orang lain boleh tengok juga formula tu. Jadi bagaimana nak menghadapi cabaran tersebut? Ada beberapa kategori lah, kan ada trade secret, copyright, patent. So pada saya tak ada isu. Pattern ni become pattern macam biasa. You dalam shelf, kalau you tak boleh convert dia jadi money. So ramai kita yang produce pattern, tapi at the end of the day dia duduk dalam shelf lah. So that's cabaran lain. Untuk produce pattern, produce IP pun ada cabaran. Tapi the biggest cabaran tu maksudnya value of the pattern or IP tu, kalau you commercial kan, baru value tu timbul. Kalau tidak, dia akan shock sendirilah. Maksudnya you ada pattern, aku ada pattern, banyak pattern, tapi tak komersial kan. Lebih panjang sebab isu menarik IP itu isu yang baru sebab kita banyak dunia teknologi dan sebagainya. Mungkin doktor 30 saat akhir. Apakah pesan-pesan akhir kepada pendidik muda kita? Saya rasa post COVID-19 ni is time yang kita rasa kita look from the positive punya side. Banyak challenges yang kita akan ada, tapi dengan post COVID-19 ni banyak juga effort yang kita kena usahakan, insya-Allah can create more opportunity untuk kita. Terima kasih banyak Dr. Azman, terima kasih banyak Dr. Aida juga tadi atas perkongsian malam ni. Faiz, silakan. ada pesanan khas malam ni kepada Faiz. Di suka saya ingin mengucapkan terus sama-sama kita meraihkan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Dengan saya yakin ni kesetiaan kepada raja dan negara terus membawa Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Jadi sama-samalah kita meraihkan ke-50 Rukun Negara. Sekian daripada kami bicara tentang soal pendidik muda. Saya mengharapkan lebih ramai pendidik muda UiTM dan juga universiti lain termasuklah UKM
ITM. Terus seperti dan juga terus setia bersama kami di Darah Muda. Darah Muda ini Suara Orang Muda. Kita akan kupas isu-isu yang in, kata orang. Ya, jumpa esok Darah Muda. Saya Faiz Arif dan Irfan Faruqi.